أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا Billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita dapat berpeluang belajar atas talian. Kitab baru hari ini kita akan baca. Kitab asal daripada kitab Arab, diterjemah dalam bahasa Melayu. Ta'limul Muta'allim, Tariqut Ta'allumi. Bagi Al-Allamah Syekh Al-Barzanji. Oleh para hamba yang fakir ila ghufranillah, ila ghufranillah wa rahmatihi, Muhammad Syafi'i ibni Abdullah ibni Muhammad ibni Ahmad Ar-Ra'kul Langkih Batani, Arfa'allahu lahum wa liwalidihim wa limasyayikhihim wa lilmu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita yang diterjemah yang diberi nama Pelita Penutup. Diberi nama pelita bagi penuntut ilmu. Yang mana kita rasa sangat pentinglah untuk kita belajar, untuk kita tahu, terutamanya membicarakan tentang adab-adab bagi orang yang menuntut ilmu. Supaya dapat barakah kita belajar ilmu dan memberi kekuatan kepada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita tahu dan istiqamah berkala belajar ilmu. Kun aliman. Kalau boleh, jadilah kamu orang alim. Wa kun muta'alliman. Jadilah kamu orang yang belajar. Wa kun mustami'an. Jadilah kamu orang yang mendengar. Wa la takun rabi'an. Dan jangan kamu jadi orang yang keempat. Orang alim pun tidak, orang belajar pun tidak, orang mendengar pun tidak. Orang yang duduk saja-saja, duduk rehat, tidak mengisikan masanya dengan mendalami ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wa innama ana qasim wallahu yu'ti." Sesiapa yang Allah Taala menghendaki baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri faham ilmu agama. Aku adalah yang membahagikan, yang memberi Allah. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu bid-din. Innamal ilmu bitta'allumi. Sesiapa yang Allah Taala nak takdir jadi orang baik, Allah Taala beri faham ilmu agama. Sesungguhnya ilmu itu datang daripada belajar. Man amila bima alima allamahullahu ilma ma la allamallahu ilma ma lam ya'lam au rasallahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, mudah-mudahan Allah Taala ajar ilmu yang dia tak tahu. Wa fi riwayatin, mudah-mudahan Allah Taala mewarisi ilmu yang dia tak tahu. Ilmu
akan jadi mahal dan berguna apabila kita amal. Ilmu yang kita dapat adalah alat. Dan beramal itu adalah matlamat. Ilmu yang kita dapat adalah alat. Amal itu adalah matlamat. Nak sempurna matlamat kena ada alat. Dan ilmu yang kita belajar ini, apa yang disebut ilmu agama ini, kita mengambil daripada guru kita secara bukan setakat darsan, tetapi ilmu yang kita ambil secara gharsan. Bukan setakat belajar nada saja. Bukan setakat lobek kata-kata, segala kalimat yang kita dengar daripada guru kita saja. Sebaliknya sebenarnya asal usul ilmu ini adalah gharsan, tanam, semai dalam hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanam benih tauhid dalam hati para sahabat. Menanam benih iman dalam hati para sahabat. Sehinggalah benih tauhid dan iman hidup subur dalam hati para sahabat. Alhamdulillah, kita sudah lama, boleh dikatakan lamalah, mengikuti pengajian atas talian, pengajian online yang dianjurkan ini sejak daripada mula-mula berlakunya COVID-19 pada tahun lepas, awal tahun lepas. Alhamdulillah hingga ke hari ini pihak menguruskan pengajian kita sampai pada hari ini. Kita ucap berbanyak terima kasih kepada yang menganjur program ini, yang menguruskan program ini. Dengan takdir Allah Ta'ala, dengan istiqamah kita semua, perjalanan pengajian kitab-kitab agama secara atas talian dapat kita sempurnakan. Ucap terima kasih banyak kepada pihak penganjur yang menguruskan sehingga program ini berjalan dengan lancarnya. Hari-hari kita baca, malaikat ada masyarakat yang tidak dapat dielakkan. Kita dah baca kitab, kali ini adalah kitab yang ke-7. Kitab yang ke-8 dah. Allah. Bermula beberapa kitab dah sebelum ni kita khatam. Sehingga dia yang ke-8 yang menampungi sebahagian besar ilmu fardhu ain. Kita bukan nak bincang pengajian khatam atamu, tidak. Sejauh mana kita amal isi gandung dalam kitab-kitab yang telah kita belajar. Sejauh mana kita amal isi kandung yang ada dalam kitab-kitab yang kita nadah. Kita tak nak termasuk dalam golongan sebagaimana himar yang membawa kitab, tetapi himar tersebut tidak tahu apa isi kandung kitab. Kita mahu orang yang belajar, beramal dengan ilmu yang dia tahu. Al-mu'minuna halak, al-jahiluna halaku, illa al-amilun. Al-amiluna halaku, illa al-amiluna halaku, illa al-alimun. Al-alimuna halaku, illa al-amilun. Al-amiluna halaku, illa al-mukhlisun. Orang-orang jahil, mereka itu binasa. Malaikat orang yang akan binasa ialah orang-orang alim yang beramal, orang-orang yang ada ilmu. Dan orang-orang yang ada ilmu pun binasa.
melainkan orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Orang-orang yang beramal dengan ilmunya juga akan binasa. Melainkan orang yang beramal dengan ilmunya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kitab pelita penuntut ni sangat penting untuk kita belajar. Apa yang disebut nurun ala nur. Cahaya dalam cahaya. Yahdillah linurihi man yasha. Allah Taala beri petunjuk kepada nyonya mereka yang Allah Subhanahu siapa yang Allah Taala kehendaki. Insya-Allah kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu kita. Ada yang tulis Jawi, ada yang tulis Sarumi, ada yang edisi baru dan edisi lama, semuanya ada. Boleh kita pakat-pakat ngaji, kita pakat-pakat nadah. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kita belajar ilmu pelita penutup ini, kita semakin semangat belajar dan semakin semangat menjaga adab ketika belajar. Ramai orang belajar tapi guru tu payah. Ramai orang nak dah kitab tapi nak latih orang jadi guru tu payah. Nak kata mu ni anak murid aku, payah. Orang ni tok guru aku, payah. Kadang-kadang kita pelik. Ni tok guru kita. Ada pandangan orang lain, ambil pandangan orang lain. Dah, siapa tok guru kita? Orang lain ke tok guru kita? Sebab itu dalam apa keadaan kita beramal dengan ilmu yang kita belajar dengan tok guru kita. Tok guru ni sebagaimana ibu bapa. Tok guru sebagaimana ibu bapa yang membawa balik makanan rezeki dari luar. So, pastilah ibu bapa yang bawa makanan balik dari luar, dia pastikan makanan itu daripada sumber yang halal. Dia pastikan makanan itu daripada makanan yang halal. Daripada pekerjaan yang halal. Rezeki yang halal. Buat balik ke rumah untuk makan. Beri makan kepada anak isteri dengan makanan yang halal itu dan sumber yang halal itu. Amat tidak layak kalau anak apabila dapat rezeki yang dibawa balik oleh ayah, tiba-tiba bertanya kepada ayah, bertanya kepada ibu, rezeki yang ayah balik ni haram ke halal? Sumber rezeki yang ayah bawa ni, tak sah ke tak sah ni rezeki ayah? Sangat kurang adab ayah dengan anak. Sangat kurang adab. Ayah akan kata, kalulah ayah tak fikir waktu mu ni mati lama kecil lagi. Sangat tak layak. Nah, ibu bapa yang sediakan makanan kepada anak, dia buang tulang, dia buang makanan-makanan yang tidak berzat, dia bagi makanan yang berzat untuk selamat anak dia, tak bagi anak makan racun. Tiba-tiba apabila mak ibu bapa kita hidang makanan, hidang minuman, maka ada anak bangun, mak nak tanya sikit, makanan yang mak hidang ni halal ke tak? Daripada mana sumber yang mak ambil? Makanan yang mak hidang ke saya ni ada racun ke tidak? Mak test tak lagi. Saya nak cek dulu ni. Takut-takut makanan yang mak hidang ke saya ni ada racun. Kat pergi mati saya. Sangat-sangat tidak ada adab anak dengan ibu bapa. Sudah pastilah ibu bapa memastikan sumber titik peluh yang halal untuk beri makan, beri minum kepada anak-anak mereka di rumah. Sudah pastilah makanan yang dihidangkan makanan yang berkesihatan. Bukannya racun yang memudarat kepada anak-anak. Sudah pastilah dia beri makan makanan yang terbaik untuk anak-anak. Dan sangat tidak wajar, sangat kurang sopan, sangat tidak beradab kalau anak bertanya dari mana, apa sumbernya. Begitulah orang mengajar ni. Tutup guru para ulama sejak dari dulu hingga sekarang, begitulah juga sampai hari kiamat. Guru yang beriman dan bertakwa kepada Allah
Mereka memberi makan kepada anak-anak muridnya makanan ilmu yang halal, yang diridai oleh Allah, bertepatan dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Bertepatan dengan ahli sunnah wal jamaah. Sangat tidak elok anak-anak murid yang merupakan tiflul ma'ani, anak-anak murid rohani, anak-anak rohani, guru yang mengajar, sangatlah tidak ada adab, sangatlah tidak elok apabila bertanya kepada gurunya dalam keadaan ragu. Dah tanya pula dalam keadaan ragu. Tok Guru baca hadis ni sahih ke dhaif? Tok Guru ambil mana sumber ni? Betul ke tak? Hak Tok Guru buat kerja ni bid'ah ke tak? Bid'ah hasanah ke? Dalalah atau bid'ah sesat belaka ke? Macam mana? Sangat-sangat tidak ada adab. Tok Guru tu orang mengajar, kita di belakang ni terih hadis, mesej ke Tok Guru. Tok Guru hadis maudhu'. Tok Guru hadis dhaif. Dah kalau kita pandang, kita bijak, kita lah jadi Tok Guru. Melainkan dalam perkara kita bincang dengan Tok Guru, tanya dalam bab pengajian untuk mentahkikkan apa yang kita amal dan diizinkan oleh guru. Mengikut adab-adab dan caranya. Mengikut adab-adab dan tata susilanya. Dibolehkan. Kadang-kadang jadi pelik. Bincang dengan ayah, bincang dengan mak, puji mak ayah lain. Mak ayah orang lain, ayah orang lain. Dan ayah kita duduk depan ke mana? Kita berbicara dengan guru kita, dengan ustaz kita. Tapi dalam masa yang sama, kita berpegang, beramal dengan amalan guru orang lain. Kita tak kata orang lain tu salah. Kita tak kata. Tapi nak ceritanya, kita beramal dengan apa yang Tok Guru kita ajar. Kan Tok Guru kita. Itulah adabnya. Apabila kita beramal, kita berguna dengan guru tersebut, kita beramal dengan amalan dia. Beramal dengan cara dia. Dalam masa sama, kita tak dapi amalan orang lain. Kita tak tolak pandangan orang lain yang tidak bercanggah dengan syahadat. Tak tolak. Itu cara orang berguru. Tapi akhir zaman, Tok Guru nak cari anak murid yang benar payah. Akhir zaman, Tok Guru nak cari anak murid yang betul-betul taat dan tamakung payah. Barangkali di hadapan Tok Guru, di belakang, haru biru. Di hadapan Tok Guru, di belakang, dia bambu Tok Guru dia. Macam mana? Macam mana? Tak boleh. Sebab itulah adab belajar ni kena jaga. Sebab adab ni lah yang di dalamnya ada barakah. Daripada barakah itulah, kesan barakah itulah Allah Ta'ala permudahkan kita untuk kita amal apa yang kita pelajari, apa yang kita ngaji, apa yang kita nadah. Cuba betulkan atas diri kita orang yang berguru. Orang yang berguru. Kita ada guru. Bukan hanya kita menadah sekolah, tadahan halu telinga semata-mata. Sebaliknya berguru. Angkatkan darjat guru kita tu. Berguru. Tak kira siapa guru kita. Tak kira siapa dengan siapa kita belajar. Tak kira. Adab kita kena jaga. Kita kena pastikan semua bidang ilmu kita ada guru. Kita belajar kitab fiqh, ada guru fiqh kita. Kita belajar kitab tauhid, ada guru tauhid kita. Kita belajar tasawuf, ada guru tasawuf kita. Kita belajar Quran, ada guru Quran kita. Kita belajar tafsir, belajar hadis, ada guru tafsir, guru hadis kita. Dan seterusnya begitulah. Sekiranya alhamdulillah, tok guru kita
boleh ngajar kita dalam suatu bidang, maka dia seoranglah tok guru kita yang kita buat rajakan. Tapi kadang-kadang mungkin akhir zaman ni payah nak cari orang yang mahir dalam pak tapang orang panggil. Semua bidang dia pandai, semua bidang dia reti. Akhir zaman ni hemah orang belajar rendah, hemah orang mengajar pun rendah akhir zaman. Mungkin tok guru mahir dalam bidang ni, dia kurang bidang-bidang lain. Kalau begitu, kita ada guru yang berbeza dalam masalah yang berbeza. Tak apa. Tak salah. Tapi yang penting kita ada guru. Yang penting kita ada guru. Sebab itulah, mengajilah sungguh. Dan kita lah sungguh. Belajarlah sungguh. Dalam menambah kefahaman fardu ain kita dalam buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ibadat yang kita buat tanpa ilmu, ibadat itu ditolak dan tidak diterima. Ibnu Islam kata apa? Aqulu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Mereka yang beramal tanpa ilmu, amalan itu ditolak dan tidak diterima. Kali ini kita pilih baca kitab Nadah Kitab pelita penutup. Cahaya yang menerangi jalan orang yang belajar. Sebab apabila orang belajar ni macam-macam yang ada depan dia. Ada perjalanan mudah yang senang dilalui. Ada perjalanan sukar yang payah diterakai. Maka apabila ada pelita, apabila ada cahaya, mudah-mudahan dengan pelita dan cahaya itu menerangi jalan untuk memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan akidah, tauhid, akhlak dan seumpamanya. Memang alhamdulillah kalau kita berjalan ada pembantu. Kalau kita berjalan ada yang menunjuk jalan, maka perjalanannya senang dan mudah. Jika sekiranya kita melalui jalan tanpa penunjuk jalan, dan itulah jalan yang pertama kita lalui, maka akan melalui jalan yang sukar. Sebab itulah perjalanan yang dijalani oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Perjalanan yang jauh dalam masa yang singkat. Isra' dan Mi'raj. Yang menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dipimpin perjalanannya. Walaupun Nabi ni adalah tetamu Allah, diperjalankan oleh Allah, tapi dipimpin, diarak oleh malaikat Jibril. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Walaupun perjalanan itu dijalani oleh Allah. Patutnya apabila satu perjalanan dijalani oleh Allah, tidak berhajat kepada pengiring. Tidak berhajat kepada pengiring. Sebab yang menjalankan perjalanan itu Allah. Ke atas hambanya junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syariatnya mengajar cerita dalam Isra' Mi'raj di mana perjalanan Nabi itu dipimpin oleh Jibril, oleh Mikail. Bawa Nabi dengan burak sehinggalah daripada Mekah ke Baitul Maqdis, diisrakan dan dimi'rajkan Nabi daripada langit pertama, langit kedua dan seterusnya sampai bertemu Sidratul Muntaha atas daripada itu lagi. Kita lihat bagaimana dalam peristiwa hijrah junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, walaupun perjalanan di Mekah, daripada Mekah ke Yasrib Madinah, satu perjalanan memang yang jauh, tetapi Rasulullah dan para sahabat cari petunjuk orang yang menuju jalan yang tidak dilalui oleh orang. Abdullah bin Uraiqid melalui jalan yang tidak dilalui oleh orang. Ada dalil. Apabila ada dalil mudah. Jadi kita belajar begitulah utuhnya.
Apabila kita belajar, kita nadah kitab, kita ngaji, maka tu gurulah kita dalil yang membawa kita ke kepahaman, yang menerangkan mana-mana yang kusuk, mana-mana yang payah, yang menyebabkan kita jadi mudah. Kalau esok bila kita mengajar, Allah Ta'ala beri kelampangan kepada kita, boleh mengajar, orang panggil ustaz, abang itu guru. Jadi kalau kita mengajar kitab-kitab yang kita sudah belajar, kalau kita mengajar kitab-kitab yang kita sudah mengaji, yang kita sudah ambil kata-kata yang payah, kalimah-kalimah yang payah untuk dipahami, maka mudah kita mengajar. Senang kita nak baca. Mudah kita beri keterangan. Sebab apa? Kitab yang kita nak mengajar ni, kita lalu dah dulu sekali. Kita belajar dah dulu sekali. Tok Guru cerita dah kepada kita. Segala kalimah-kalimah payah kita dah ambil dah. Segala perkataan-perkataan yang kau jelas, kita tulis balik dah. Jadi mudahlah. Nampak? Sebab apa? Kita mengajar dan hak kitab kita belajar. Ya Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri peluang kita jadi orang nadah, jadi orang belajar. Walaupun atas talian, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat bala dan musibah, boleh kita belajar seperti mana biasa. Atas talian ni adalah karamah akhir zaman yang Allah Ta'ala bagi. Karamah akhir zaman yang Allah Ta'ala bagi. Tok Guru duduk di pondok, anak murid duduk di luar pondok, di mana pun berada, mereka boleh mengikuti program kita secara live, secara mubasyaratan, secara langsung. Walaupun duduk di tempat kerja, walaupun duduk di rumah, walaupun sedang memasak, sedang bekerja, di mana pun berada, maka dapat mengikuti program ini. Kalau dulu payah, terpaksa berjalan berbatu-batu, terpaksa berjalan berkilometer dan berkenderaan untuk mempelajari ilmu Ta'ala, mengorbankan masa dan wang ringgit, mengorbankan apa saja untuk mencari sepatah dua selidah ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi manusia ni, apabila boleh senang, dia lepas mudah begitu je. Tapi apabila boleh payah, dia jaga betul, barakah dapat. Orang-orang dulu bukan senang nak pergi Mekah, bukan senang nak pergi buat haji. Kadang-kadang seorang dalam kampung dengar-dengar nama pergi Mekah buat haji, buat umrah payah lagi. Jangan-jangan boleh pergi umrah, sama-sama pergi buat haji. Tengok kadang-kadang seorang orang kampung boleh buat haji. Payah nak buat haji, harga tak mahal mana zaman dulu, tapi pitih nilainya tinggi. Jual tanah, jual khubah, jual lembu. Nak pergi Mekah, payah, ripung duit-duit. Tapi kita lihat kesan ibadat haji yang dia buat di Mekah, kesan ibadat haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, yang merupakan syariat yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala ke atas umat Nabi Muhammad SAW, sangat mendalam, biar boleh mengubah dirinya daripada orang yang kurang baik kepada orang baik, daripada orang yang sifat yang buruk kepada sifat yang baik. Jadi ibadat haji yang dilaksanakan itu mengubah ahwalnya, mengubah keadaan dia, membentuk diri pribadi jadi pribadi yang baik. Kesan daripada ibadat haji. Tengok sekarang orang buat haji, zaman Covid ni nampaklah payah sikit. Zaman tidak Covid mudah. Ada pakej murah, ada pakej mahal. Ada pakej memakan belanja beratus ribu dalam masa 2 minggu buat ibadat haji. Tapi kesan bawa balik tu kurang. Kesan daripada ibadat haji tu kurang. Bukan tak ada, kurang. Rahmat Allah Ta'ala sama je, jok dari dulu hingga sekarang, hingga kiamat. Rahmat Allah Ta'ala sama je, tidak kurang. Yang kurangnya orang yang menerima. Yang kurangnya orang yang menerima. Jadi mudah-mudahan kita gunalah peluang yang Allah Ta'ala bagi, dapat kita nadah, dapat kita belajar atas talian. Walaupun kita duduk di benua mana, jauh mana jarak kita dengan tubuh kita, tapi masih lagi dapat kita bertalaqi secara online
bertalaki secara atas talian. Walaupun tidak dapat bertalaki secara hakikah, tapi bertalaki secara majaz. Malam tidak dapat kita bertalaki secara hakikah. Belaga lutut guru dengan lutut murid. Duduk dalam majlis. Berhadapan dengan guru. Guru berhadapan dengan murid. Murid berhadapan dengan guru. Buat masa sekarang. Masa tidak mengizinkan kita. Kita bertalaki secara maya. Kita bertalaki secara majaz. Tak sempat nak bertalaki secara hakikah. Juga kita harap Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat kepada kita. Kita harap para malaikatnya melebarkan sayap rahmatnya dan berdoa kepada kita, orang yang belajar ilmu. Kerana Allah Ta'ala jadikan majlis-majlis ilmu ni halaqatul zikri, majlis zikir, majlis-majlis yang dirahmati oleh Allah. Ia majlis-majlis yang sentiasa didoakan barakah oleh para malaikat. Mudah-mudahan majlis pengajian kita ini yang kita buat dipandang oleh Allah Ta'ala. Sedikit usaha yang kita buat dinilai oleh Allah Ta'ala. Dan malaikat Allah Ta'ala melebarkan sayap rahmatnya. Berdoa kepada kita semua supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Supaya Allah Ta'ala menerima ibadat amal soleh kita. Supaya Allah Ta'ala kekalkan kita dalam iman. Sehinggalah terpisahnya roh dan jasad kita. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Waj'al akhir kalamina min dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma ahyi 'alaiha ya hayyu wa amitna 'alaiha ya mumit wa ba'ath lana 'alaiha ya ba'is waj'alna min khawasi 'alaiha wanfa'na warfa'na biha yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi insya-Allah sebagai mukadimah kitab yang akan kita baca pada hari ini, marilah sama-sama kita membacanya dengan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita baca sikit mukadimah dan kita sambung pengajian kita esok insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, dengan nama Allah. Allah zat yang wajib ada. Yang wajib, yang mustahak kita mengabdikan diri kepadanya. Dengan nama Allah, Tuhan yang bersifat dengan istighna'un an kulli ma siwa. Muftakirun ilahi kullu ma ada. Dengan nama Allah, Allah Tuhan yang istihqaqul ibadah. Yang sangat patut kita mengabdikan diri dengannya. Bismillah, dengan nama Allah. Ulama kata, Allah Ta'ala mulakan dengan naknya menunjukkan bahawa semua perkara yang berlaku hasil daripada huruf ber ni lah. Dengan makna bikana makana abi yakunu ma yakun. Dengan adanya aku, barang yang telah ada. Dan dengan adanya aku, barang yang lagi akan ada. Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman, pemurah. Dengan makna bijala'il ni'ami fid dunya li jami'il makhluqat. Dengan sebesar-besar nikmat atas muka dunia. Allah Ta'ala kurnia kepada sekalian manusia. Nikmat ijad, nikmat imdad, nikmat Allah Ta'ala mengadakan kita daripada tak ada kepada ada. Nikmat imdad, Allah Ta'ala beri kemudahan hidup untuk kita. Adanya mata, adanya telinga, adanya hidung, adanya mulut, adanya tangan, adanya kaki, adanya perut, adanya kubur dan dubur. Allah Ta'ala sempurnakan panca indera kita. Tak kira siapa. Sama ada orang beriman atau tidak.
Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Penyayang. Al-Muhsin, Tuhan yang Maha Pemurah. Dengan makna bidaqaiqin ni'ami fil akhirah li jami'il mu'minin. Sealu nikmat di akhirat yang Allah Taala bagi nikmatnya hanyalah kepada orang beriman saja. Dengan dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas muka dunia Allah Taala bersifat dengan umum. Tak kira siapa pada makhluknya. Allah Taala beri nikmatnya. Kerana atas muka dunia ni nak banding dengan akhirat tak ada harga di sisi Allah. Law kanatid dunya tazinu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqal kafir jur'atun ma'in. Jika sekiranya dunia yang kita kejar sekarang, dunia yang kita hamba sekarang ada harga di sisi Allah Ta'ala, walaupun sebesar sayap nyamuk, nescaya Allah Ta'ala tidak akan beri makan, tidak akan beri minum, walaupun seteguk air ke belah kafir. Nak menunjukkan bahawa tidak ada harganya dunia di sisi Allah nak dibanding akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiru khairun liman ittaqa. Akhirat itulah negeri yang akhirat lebih baik, yang lebih kekal. Dan negeri akhirat lebih baik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan kita mulakan kita ayat dengan bismillahirrahmanirrahim. Kerana nak dah mengikut Quran. Iqtida'an bil kitabil aziz. Nak mengikut Quran, kitab yang mulia. Sebab Al-Quran mula dengan bismillah. Yang kedua, wattiba'an li sunnati nabiyina Muhammadin SAW. Kerana ikut sunnah Nabi. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' ay qalilul barakati. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, pekerjaan itu terpotong. Tidak ada keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala jenis puji bagi Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Bagaimana yang kita sedia maklum, Tuhan kita mula dengan bismillah, dan dia mula juga dengan alhamdulillah. Mula dengan bismillah disebut mula hakiki. Mula dengan alhamdulillah mula idhafi. Sebab kedua-duanya ada hadis. Disebab permulaan kullu amrin zibalin la yabda'u bil hamdalati fa huwa aqta'u ay qalilul barakati. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, pekerjaan itu terpotong, kurang berkat. Mana mungkin kita nak mula kedua-duanya sekali? Mana boleh permulaan hanya satu? Maka ulama gabungkan. Permulaan yang pertama diberi nama permulaan hakiki. Dan permulaan yang kedua diberi nama permulaan idhafi. Sebagaimana kita orang yang membaca wirid selepas sembahyang. Membaca wirid lepas sembahyang. Ada orang baca wirid susunnya macam ni. Ada orang baca wirid sembahyang susun ni macam ni. Kerana apa? Kerana secara penuh wirid lepas sembahyang tak jumpa yang Nabi ajar secara penuh. Secara ikut turutan. Sebab dalam hadis ada kali ni Nabi ajar sahabat wirid ini. Dan ada kali Nabi ajar sahabat lain wirid ini. Wirid itu. Ada kali ni ada tambahan yang ni. Ada hak ni tak ada tambahan yang itu. Maka para ulama lah yang menyusung bagaimana cara nak baca wirid-wirid itu. Sebab apa? Mana ada permulaan tu 2, 3. Lepas maya nak baca wirid. Dah mana dulu? Wirid-wirid yang kita baca semuanya warid. Wirid-wirid yang kita baca lepas maya tu semuanya warid. Tetapi penyusunannya ada sebahagiannya yang disusun oleh para ulama. Yang mana dahulu, yang mana kemudian. Tapi wirid itu warid. Wirid yang dibaca lepas maya tu warid. Tapi yang menyusunnya ulama. Yang siapa pak kita sejak dari dulu kita cek dengar orang baca. Tok guru dulu baca lepas dalam masjid, baca dalam surah, baca dengan kuat pula. Sebab apa? Nak suruh orang awam ikut, nak suruh orang awam dengar.
dan baca sama-sama. Kalau baca senyap-senyap, bukan baca tok guru seorang, tak teman seorang yang depan baca. Kita main WhatsApp pula lah ni. Kalau sekarang ni, kalau baca senyap-senyap, barangkali kita sendiri pun tak ingat. Kadang-kadang amalan wirid yang dibaca oleh ulama lepas sembahyang tu, kita ingat secara spontan saja. Kita ingat secara tak langsung. Apabila sentiasa sembahyang Jumaat di surah sejid, dan tutup guru kita, tutup imam kita, orang tua-tua dulu baca, kita pun ikut, slow-slow ikut belakang. Sampai ketua, kita ingat lagi bacaan tu. Dan kalau bakat tu imam tak baca belakang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum senyap belakang. Dah, hak belakang ni, nak baca apa ke? Kadang-kadang, duduk diam je lah. Ya, bacalah sikit-sikit. Nampak? Sebab itulah apabila tu imam baca, jadi ahli Jumaat boleh baca, dan boleh jadi amalan. Boleh jadi amalan. Dan susunan tu Nabi buat ke tidak? Saya sebut tadi, hadis amalan wirid warid datang kepada Nabi. Tapi susunan itu, sampai tempat kita yang kita dengar-dengar semua baca tu, yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Qashashi Abdul Rauf, Syekh Ahmad Al-Qashashi Al-Madani. Itulah amalan yang siapa di tempat kita ni yang kita baca lepas sembahyang, dia susun. Mungkin ada ulama lain lagi, tutup guru orang lain lagi, dia susun, saya susunan yang lain. Tak salah. Tak salah. Al-ijtihad la yanqudhu bi-ijtihad. Sebab susunan itu adalah ijtihad. Adapun hadis yang warid tak boleh ijtihad. Sebab dia itu kalam Nabi. Susunan yang tidak disusun oleh Nabi, ijtihad para ulama. Maknanya tidak boleh nak mula satu perkara dengan dua tiga perkara. Mesti lazim ada dahulu ada kemudian. Nampak? Sebagaimana permulaan tadi lah. Bismillah pun ada hadis, alhamdulillah pun ada hadis. Dia nak mula hak mana satu? Permulaan hanya satu. Apabila mula yang pertama, mesti yang kedua jadi yang kedua. Kalau yang kedua kita mula dulu, dia jadi yang pertama. Hak yang pertama jadi yang kedua. Sebab itulah ulama huraikan kepada kita, permulaan yang pertama tu permulaan hakiki. Permulaan dengan penggunaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana hadis yang saya baca tadi adalah permulaan hakiki. Dan permulaan yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, permulaan idhafi. Apabila kita jernihkan begitu, kita murnikan kepahaman begitu, sebagaimana yang disusun, yang diterang oleh ulama, maka kedua-dua hadis tersebut dapat kita beramal dengan berlapang dada. Jadi insya-Allah kita sambung pengajian kita hari ini sebagai mukadimah. Mudah-mudahan Allah Taala campakkan dalam hati kita istiqamah untuk belajar. Mudah-mudahan Allah Taala matikan kita dalam keadaan menuntut ilmu. Dalam keadaan belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala, nak baiki ibadat, nak baiki amal, nak baiki akidah, supaya apabila kita kembali bertemu Allah Taala dalam keadaan sejahtera. Allah Taala berfirman dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak memberi guna harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang balik, orang yang datang bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan yang sejahtera. Setakat itu hari ini kita baca, kita rakuh ini dulu. Hanya umum, insya-Allah esok kita akan sambung pengajian kita. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala sahbihi ajmain. Rabbana taqabbal minna ana wa tahlilana wa qiraatina innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala
wabarakatuh.